Hai semua, selamat datang ke kelas Bahasa Melayu bersama Puan Rusla. Cikgu doakan semoga semua murid cikgu pada hari ini dalam keadaan sihat supaya kamu boleh belajar dalam keadaan tenang dan juga gembira sepanjang minggu ini. Okey, jom kita lihat apa yang perlu kamu belajar pada hari ini. Baiklah, sebelum itu cikgu mahu kamu bersedia dengan 2 buah buku, iaitu buku teks Bahasa Melayu tingkatan 2 dan juga buku tulis. Okey, kamu lihat, cikgu perlukan buku tulis, membaca, mendengar dan juga bertutur. Baiklah, kalau kamu lihat pada muka surat 140, okey, di sini adalah bahagian tajuk iaitu tak kenal maka tak cinta. Okey, kemahiran kita lihat di sini iaitu kemahiran membaca. Okey, di bawah ni standard pembelajaran iaitu 2.3.1 membaca untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dengan betul dan tepat. Okey, aktiviti. Baca dan analisis petikan tersebut untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan. Baiklah, tajuk pada hari ini, tak kenal maka tak cinta, muka surat 107. Di bawah kemahiran membaca, standard kandungan 2.3 iaitu membaca untuk memproses maklumat daripada pelbagai bahan. Standard pembelajaran 2.3.1 membaca untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dengan betul dan tepat. Seterusnya, kita lihat kepada objektif pembelajaran. Pada hari ini, murid dapat mengenal pasti 2 idea utama dan 2 idea sampingan dalam perenggan. Okey, kita lihat kepada aktiviti yang pertama iaitu baca petikan. Perenggan pendahuluan. Sukan seperti panjat tembok tidak lagi asing kepada golongan remaja pada masa ini. Sukan ini bersesuaian dengan sifat remaja yang suka akan cabaran. Terdapat pelbagai faedah yang diperoleh dalam sukan ini. Perenggan isi 1. Sukan ini dapat meningkatkan tahap kesihatan mental dan fizikal peserta. Proses perpeluhan dan pembakaran kalori ketika melakukan aktiviti ini mampu menghasilkan badan yang cergas dan minda yang cerdas. Aktiviti memanjat tembok bukanlah perkara yang mudah kerana peserta hanya dibenarkan berpaut pada pemegang pemanjat yang bersaiz antara 7.62 cm hingga 20.32 cm sahaja. Perenggan isi 2. Selain itu, sukan lasak ini amat sinonim dengan cabaran. Sesiapa yang ingin melibatkan diri dalam sukan ini perlu mempunyai keberanian dan kekuatan diri. Perasaan gayat dan takut akan ketinggian ialah musuh utama peserta sukan ini. Perenggan isi 3. Seterusnya, penglibatan remaja dalam sukan ini mampu melatih para peserta agar sentiasa bersedia untuk menghadapi sebarang cabaran. Melalui sukan ini, setiap cabaran dapat dikaitkan dengan kehidupan harian mereka. Hal ini dapat memberikan kelebihan kepada mana-mana remaja untuk menangani masalah dalam kehidupan mereka. Perenggan kesimpulan. Secara keseluruhannya, sukan panjat tembok ini menawarkan banyak manfaat kepada remaja. Walaupun sukar, namun alah bisa tegal biasa. Jadi, apakah lagi yang anda tunggu? Tak kenal maka tak cinta. Ayuh, kita sertai sukan panjat tembok. Baiklah murid-murid, sekarang kita beralih kepada aktiviti 2 iaitu tugasan kamu yang kedua. Okey, kita nak kenal pasti apa yang dimaksudkan sebagai idea utama dan juga idea sampingan. Jom kita lihat apa itu idea utama dan apa itu idea sampingan. Okey, kita lihat kepada definisi idea utama. Okey, kalau kamu lihat di sini, cikgu dah ringkaskan. Ini cikgu ambil daripada buku teks sendiri. Kamu lihat pada bahagian bawah buku teks. Okey, idea utama ialah buah fikiran yang penting.
yang menerangkan maksud keseluruhan perenggan. Maknanya, dalam satu perenggan isi, ada satu idea utama. Okey? Yang menerangkan tentang keseluruhan perenggan tersebut. Seterusnya kita lihat kepada idea sampingan pula. Okey, idea sampingan ialah huraian dan contoh bagi menyokong dan menerangkan idea utama. Okey, cikgu ulang. Idea sampingan ni kamu lihat dalam satu perenggan, dia merupakan huraian ataupun contoh. Okey, kita lihat dalam satu penulisan perenggan. Idea sampingan ni mesti huraian kepada idea utama dan juga kepada contoh kepada idea utama dalam perenggan isi tersebut. Okey, baiklah. Sekarang kita perlu analisis satu perenggan isi untuk kita cari apa itu idea utama dan juga mana satu idea sampingan. Okey, kalau kamu lihat tadi, yang ini adalah perenggan pendahuluan. Okey, pada bahagian pendahuluan kebiasaannya kita ada kehendak soalan pada bahagian akhir. Okey, yang ini yang standard penulisan karangan yang standard lah. Okey, dekat sini dia kata terdapat pelbagai faedah yang diperoleh dalam sukan ini, iaitu sukan lasak ini. Okey, kita lihat kepada fokusnya adalah faedah. Okey, seterusnya kita pergi kepada perenggan isi yang pertama. Okey, kita dah baca tadi. Okey, sukan ini dapat meningkatkan tahap kesihatan mental dan fizikal peserta. Proses perpeluhan dan pembakaran kalori ketika melakukan aktiviti ini mampu menghasilkan badan yang cergas dan minda yang cerdas. Aktiviti memanjat tembok bukanlah perkara yang mudah kerana peserta hanya dibenarkan berpaut pada pemegang pemanjat yang bersaiz antara 7.62 cm hingga 20.32 cm sahaja. Okey, kalau kamu lihat dekat ayat yang pertama. Sukan ini dapat meningkatkan tahap kesihatan mental dan fizikal peserta. Okey, ayat ini menerangkan tak tentang faedah yang diperoleh dalam sukan ini? Okey, kalau kamu buat begitu, kamu terangkan. Okey, sukan ini dapat meningkatkan tahap kesihatan mental dan fizikal peserta merupakan faedah yang diperoleh dalam sukan panjat tembok. Okey, betul kan? Okey, kalau betul, automatik ini adalah idea utama. Okey? Okey, kalau kamu lihat yang seterusnya. Proses perpeluhan dan pembakaran kalori ketika melakukan aktiviti ini mampu menghasilkan badan yang cergas dan minda yang cerdas. Okey, ini adalah huraian. Okey? Apa yang berlaku sehingga kita dapat meningkatkan tahap kesihatan fizikal dan mental kita. Okey, jadi ini adalah huraian, adalah idea sampingan. Okey, aktiviti memanjat tembok bukanlah perkara yang mudah kerana peserta hanya dibenarkan berpaut pada pemegang pemanjat. Okey, sampai sini. Okey, ini adalah huraian juga sebab dia menerangkan apa yang berlaku kepada idea utama. Okey, jadi dalam perenggan ini, kamu perhatikan. Idea utama adalah sukan ini dapat meningkatkan tahap kesihatan mental dan fizikal peserta. Sebab dia adalah faedah yang diperoleh dalam sukan panjat tembok. Okey, seterusnya automatik ayat yang lain merupakan idea sampingan. Okey, jelas? Okey. Itu sahaja untuk penerangan idea utama dan idea sampingan dalam perenggan isi. Okey, seterusnya beralih kepada tugasan murid. Okey, yang pertama cikgu nak kamu baca petikan itu, baca sendiri. Sebab dah lama dah cuti, kamu mungkin kurang lancar membaca. Jadi cikgu bagi kamu peluang untuk baca secara sendiri. Okey, kemudian buat soalan kuis untuk kenal pasti idea utama dan idea sampingan. Ini ada 2 soalan sahaja. Okey, dan kemudian salin dalam buku latihan. Okey, jom cikgu terangkan bagaimana kamu perlu salin dalam buku latihan.
Baiklah, untuk buku tulis, cikgu nak kamu sediakan buku tulis Bahasa Melayu, Kemahiran Membaca, Mendengar dan juga Bertutur. Okey, label warna oranye. Kalau yang tak ada, boleh tulis pada kertas, tapi perlu tulis perkara ini. Okey. Okey, seterusnya. Okey, pada muka surat kosong yang baharu, okey, cikgu nak kamu tulis seperti biasa, tulis visi sekolah, tulis hari, tulis tarikh dan juga tulis tajuk ini. Okey, tulis standard pembelajaran. Yang ini kamu boleh lihat pada bahagian bawah buku teks muka surat 107. Okey, salin arahan. Okey, kemudian buat 2 kolom ini. Ini untuk perenggan isi yang kedua dan ini untuk perenggan isi yang ketiga. Okey, pada bahagian ini, cikgu nak kamu salin keseluruhan perenggan isi. Okey, yang ini selepas kamu jawab soalan dalam Google Form, kamu akan dapat idea utama. Okey, salin pada bahagian ini dan seterusnya mana yang bukan jawapan untuk idea utama, automatik kamu tulis pada idea sampingan. Okey, yang seterusnya kita lihat kepada perenggan isi yang ketiga. Okey, seperti sama juga yang atas, salin penuh perenggan isi tersebut. Dapatkan idea utama melalui soalan kuis di Google Form dan juga salin idea sampingan selain daripada idea utama tadi. Okey, selamat membuat tugasan.